Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat dan sentiasa ceria di samping keluarga tersayang. Anak-anak tahun 4, pada kali ini insya-Allah kita akan sama-sama mengulang kaji pelajaran di bawah bidang hadis, iaitu tajuknya memuliakan tetamu. Okey semua? Harap semua sudah bersedia untuk kita meneruskan sesi pembelajaran dan ulang kaji kita pada kali ini. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita membaca doa untuk belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, cuba kita perhatikan gambar yang dipaparkan. Ya, gambar ini menunjukkan tentang tetamu dan juga cara-cara atau adab melayan tetamu. Okey, seterusnya kita akan memerhatikan apakah yang dimaksudkan dengan tetamu. Tetamu ialah orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Tetamu ialah orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Baik, seterusnya marilah kita perhatikan apakah hukum melayan tetamu, iaitu orang yang diundang atau bertandang ke rumah kita. Hukum melayan tetamu adalah wajib. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, An Abi Shuraih Al-Khuza'i radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال رواه البخاري ومسلم. Maksudnya dari Abu Shuraih Al-Khuza'i radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anak-anak, perhatikanlah bagaimana sabdaan Nabi SAW ini yang mengaitkan tentang melayan tetamu dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini menunjukkan bahawa seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat pasti memiliki sifat yang terpuji, iaitu suka melayan tetamu dan sentiasa berusaha untuk memberi yang terbaik kepada tetamu yang bertandang ke rumahnya ataupun tetamu yang bertandang ke tempatnya. Justru hadis ini menuntut kita supaya menerima kedatangan tetamu dengan hati yang terbuka, melayani tetamu dan memuliakannya. Sifat menerima kedatangan tetamu dengan hati yang terbuka, melayani tetamu dan memuliakan tetamu yang bertandang ke tempat kita atau ke rumah kita merupakan ciri-ciri keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Seterusnya marilah kita perhatikan pula apakah adab ketika melayan tetamu. Yang pertama, menyambut kedatangan dengan mesra dan gembira. Yang kedua, memberi salam dan bertanya khabar. Ketiga, menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Yang keempat, menyediakan juadah. Kelima, memberikan layanan yang baik dan ikhlas. Ustaz harap kamu dan kita semua dapat mengamalkan adab-adab yang disebutkan ketika melayan tetamu. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita lakukan itu mengundang rahmat dan keberkatan
daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-samalah kita berazam untuk menjadi seorang yang beriman, yang mengamalkan sifat yang terpuji ini. Anak-anak yang dikasihi sekalian, mari kita perhatikan pula apakah kepentingan memuliakan tetamu. Seseorang yang memuliakan tetamu, pertama, akan dikurniakan rahmat dan kebaikan yang banyak. Yang kedua, akan mengeratkan silaturrahim. Yang ketiga, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dapat menyemai kasih sayang sesama kita. Yang kelima, mencontohi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, akan disukai oleh masyarakat. Perhatikan, sekiranya kita dapat mengamalkan adab-adab dalam memuliakan tetamu, maka seluruh kebaikan akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan juga kita akan mendapat keberkatan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat menjadi seseorang yang suka melayan tetamu yang bertandang ke tempat kita atau ke rumah kita. Anak-anak sekalian, menjaga adab dengan tetamu merupakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amat dituntut oleh Islam. Maka oleh itu, hendaklah kita sentiasa menjaga adab dengan tetamu yang bertandang ke rumah kita. Apatah lagi anak-anak, melayani tetamu adalah tanda berimannya kita kepada Allah dan hari akhirat. Ia menunjukkan seseorang itu memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk akhirnya, marilah sama-sama kita perhatikan paparan yang ditunjukkan di akhir ini. Bincangkan cara melayani tetamu berdasarkan 3 situasi yang diberikan. Kamu boleh menulis karangan pendek dalam buku latihan berkaitan cara melayani tetamu, dan kamu boleh memilih salah satu daripada 3 paparan gambar yang ditunjukkan. Sama ada tetamu dalam majlis hari raya, atau tetamu yang hadir ketika ibu bapa tiada di rumah, atau tetamu dalam kalangan anggota keluarga. Karangan pendek yang perlu kamu hasilkan tidak lebih daripada 80 patah perkataan. Baiklah anak-anak sekalian, itu sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan adab-adab melayan tetamu dalam kehidupan kita. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Ustaz sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.